Siapa yang datang rumah ni malam-malam? Dan siapa pula bagi salam? Nak bagi siapa masuk rumah? Dan waktu tu mak saya tu macam tu sedar tau. Dan ibu cakap, tadi ibu dengar ada suara nenek tua ni, dia bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua sihat-sihat belaka lah hendaknya, insya-Allah. Okey, disclaimer awal-awal ya. Semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan saja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut. Okey, sebelum bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan untuk mak ayah kita, semoga Allah memberikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi, tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM akan membawakan anda cerita-cerita yang bertajuk Ayah. Jadi, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, semua orang ada ayah kan? Tak ada orang yang tak ada ayah kan? Cuma mungkin ada yang dah meninggal kan? Jadi kita kenanglah jasa-jasa ayah kita. Dan saya sebagai seorang ayah pun sama juga. Jadi cerita ni pada saya agak menarik jugalah, sebab cerita berkenaan dengan ayah, pengalaman-pengalaman ayah lah begitu Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan cerita ni. Baiklah, cerita ni bermula bila sepupu saya bawa buah hati dia ni datang ke rumah pakcik saya. Macam tu lah. Saya namakan buah hati sepupu saya tu Iza. Nama dia Iza gitu. Jadi hari tu pakcik saya ni ada buat barbecue sikit lah. Waktu tu saya sekeluarga ni masih belum sampai lagi lah. Dalam lepas maghrib macam tu barulah saya sampai. Masa tu ayah cakap dekat saya waktu tu, dekat saya, dekat ibu dengan adik-beradik yang lain, korang semua, korang turun kereta dulu nanti baru ayah turun. Waktu tu kita orang semua macam okey lah ayah, okey. So lepas turun tu, satu benda yang saya perasan tau, ayah saya ni dia duduk je dalam kereta, macam tak buat apa-apa tau, tak tengok handphone, tak buat apa-apa, tapi dia macam baca sesuatu, macam baca doa lah, macam tu lah. Tak tahulah orang lain perasan ke tak perasan, tapi ayah saya tu memang duduk macam tengah baca doa tau. Muka ayah pula tu waktu tu dia tepat memandang ke arah rumah pakcik saya lah. Dan lepas ayah turun kereta dan masuk ke rumah, saya terus dah tanya kan, buat kepo-kepo kan, ayah tadi ayah buat apa tadi dalam kereta? Tapi waktu tu ayah saya dia cuma diam dan senyum je tau. Kabarnya lah sepupu saya ni memang akan bertunang tau dalam masa yang terdekat dengan buah hati dia lah tadi yang saya cakap, nama dia Iza. Jadi malam tu adalah sikit sesi kenalan, orang kata nak berkenalan-kenalan dengan yang nak masuk ke keluarga baru ni kan, sebab ramai-ramai berkumpul kat situ. Jadi waktu tu saya perasan tau dengan ayah saya ni yang tengok dia tau budak si Iza ni, dia tengok Iza ni lain macam je tau. Dia punya pandangan tu bukan macam nak mengurat ya, dia punya pandangan tu sebab macam ada sesuatu yang tak kena macam tu. Tapi ayah tengok dalam keadaan macam ayah ni dia tahu sesuatu tapi dia tak nak cakap. Macam tu lah. Saya tahu Iza ni pun perasan juga tau yang ayah saya waktu tu macam syakkan dia sesuatu macam tu. Sebabnya dia tu macam takut tau nak bersembang dengan ayah saya waktu tu. Tapi dia masih lagi macam acah-acah ketawa ayu macam tu lah depan semua orang, konon nak cover lah macam tu. Yelah, orang baru nak masuk dalam keluarga kan, jadi mestilah kena macam tu, kena orang kata pandai ambil hati lah, kena kontrol ayu macam tu kan. Jadi sebelum nak balik tu, ibu saya adalah bersembang-sembang dengan si Iza ni. Tapi saya pula perasan yang muka ayah saya tu dia macam marah tau. Macam tak suka je ibu ni bersembang dengan Iza tu. Jadi kenapa saya je yang perasan benda ni kan? Semua benda-benda ni kenapa saya seorang yang perasan? Orang lain macam tak perasan pula. Bila habis barbecue, sesi berbarbecue, sesi berkenalan-kenalan tu, jadi kita orang ni teruslah balik.
Jadi adik abang saya dah dibuai mimpi dah waktu tu kan. So saya ni memang jenis susah sikit nak tidur, sebab saya nakkan jawapan tu daripada ayah. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa ayah tak cakap banyak masa dekat rumah pakcik tu tadi kan? Kenapa ayah tengok si Izzah tu macam lain macam gitulah. Saya nakkan jawapan tu lah. Jadinya bila dah sampai kat rumah dengan saya pula dah start mengantuk lah, tak banyak cakap lah. Saya pun basuh kaki, teruslah cari bantal, cari selimut, teruslah tidur. Batal lah niat saya tadi nak cari jawapan konon-kononnya kenapa ayah begitu kan. Jadinya bila dah pagi, saya pun bangun lah macam biasa, tengok ayah dah tak ada, dah pergi kerja dah waktu tu. Jadi ibu pula ada duduk dekat ruang tamu lah. Ingat tak ada apa-apalah kan. Rupa-rupanya adalah cerita dia. Maksudnya jawapan apa yang saya nak tahu sangat semalam tu kan. Kenapa ayah macam tu, kenapa ayah macam tu kan. Jadi waktu tu pagi tu ibu panggil kita orang semua, berkumpul semua, jom bangun-bangun tidur, semua duduk dekat sini. Berkumpul dekat meja makan. Ibu tak cakap banyak tau. Ibu cakap kalau tak, ibulah yang selalu bebel. Tapi hari tu ibu tak bebel langsung. Lepas semua dah berkumpul, semua dah duduk kat meja makan tu, tengah makan-makan tu, ibu cakap tau, korang, ibu nak cerita ni, semalam kan ibu ada kena kacau. Dia kata ibu lah. Jadi waktu saya dengan adik-beradik saya ni dah lain macam tau. Dah macam terkejut lah macam tu kan. Tengah seronok-seronok makan nasi, dengar pula cerita-cerita sensasi macam ni, lagi seronok lah kan. Jadi ini adalah apa yang ibu ceritakan lah. Jadi okey, kita orang malam semalam tu sampai rumah dah pukul 11 kan. Jadi elok je kita orang semua dah tidur, ayah pun buka lah cerita dekat ibu. Kan saya dah cakap kan, yang ayah suruh kita orang semua turun keluar kereta dulu kan. Masa ni ayah nampak ada satu lelaki tua, muka dia macam menyeringai macam tu tau, bongkok-bongkok macam tu. Lidah dia pula sampai ke kaki, terjelir sampai ke kaki. Masya Allah, panjang betul lidah dia. Ada depan pintu pagar rumah pakcik saya waktu tu. Tapi dia ni macam tak boleh nak masuk tau. Bau dia jangan katalah, ayah cakap busuk yang amat. Dan seorang lagi ataupun satu lagi, ada satu lagi perempuan tua duduk ada kat atas bumbung. Muka dia punyalah buruk, ayah cakap kan. Na'udzubillah min zalik. Dan pada mulanya ayah muskil lah, kenapa ada dua makhluk macam tu. Sedangkan pakcik saya ni adalah orang yang dikatakan orang-orang baik-baik lah kan, orang-orang masjid, dan reputasi pakcik saya ni daripada segi agama memang orang kata boleh dikategorikan sebagai orang yang alim lah macam tu kan. Dan yang lagi pelik, sebab keturunan keluarga saya ni tak ada pula yang membelah saka ataupun yang mengambil saka ni. Jadi ayah saya ni dia boleh beza tau, mana hantu biasa, mana saka, dan mana yang orang kata hantu liar lah macam tu agaknya. Jadi bila ayah saya bacakan kalimat-kalimat Allah untuk hilangkan dua makhluk ni tadi, rupanya lepas ayah baca tu ada yang perasan tau, dan ada yang tengah marah. Tahu tak siapa? Si Izzah tu lah. Jadi buah hati sepupu saya tu, jelas pada riak dengan wajah dia tu. Tapi dia tak lepas marah dia dekat depan-depan orang. Masa dekat rumah pakcik saya tu dia macam relax je, macam cool, control layu kan. Tapi Izzah ni lepaskan marah tu masa saya sekeluarga ni dah balik. Kiranya dua makhluk tu tadi tu ayah cakap adalah saka keturunan si Izzah ni tadi. Keturunan si Izzah ni ada membelah saka dah, lebih kurang macam tu lah. Dan saka tu dah diambil alih oleh si Izzah ni tadi. Jadi saya ingat dah pupus dah orang kata pasal benda-benda ambil saka yang macam orang zaman dulu lah kan. Rasanya macam dah tak ada lagi. Rupa-rupanya masih ada lagi orang zaman sekarang yang buat gitu ya. Ni saya tak pastilah kan. Saya pun doa-doa lah kita semua jangan ada terlibat ataupun kenal lah dengan orang-orang begini. Risau saya, macam-macam boleh jadi. Dan saya sambung lagi, lepas ayah buka cerita tu, ibu dan ayah pun tidur lah. Jadi dah tidur dalam pukul 4 pagi macam tu. Yang kena tu adalah mak saya. So kononnya nak kacau mak saya lah, sebab mak saya kan perempuan. Bila orang perempuan ni konon-kononnya lemah semangat kan. Jadi dalam ni dia kata, kalau gentle kacau lah ayah saya, buat apa nak kacau ibu saya. Biarlah ayah saya yang kena kacau, kata dia. Ayah saya ni lain macam sikit. Jadi apa yang ayah saya buat adalah
Ayah saya bangun, mandi, solat, minta pelindung dan bantuan daripada Allah tau. Jadi ayah saya cakap, ayah dah sedia tunggu kalau apa-apa jadi, sebab yang nak datang ni adalah saka yang paling kuat. Si Iza ni hantar tau. Jadi ayah waktu tu tak solat dalam bilik, tapi ayah solat dekat ruang tamu. Sorang-sorang dia solat kat situ tau. Tiba-tiba tombol pintu bilik tu dibuka. Mak saya keluar bilik dan pergi ke dapur ke belakang. Dan ayah ni kan dekat ruang tamu tu, ayah perhatikan je lah, dah kenapa lah dengan rumah aku ni kan. Perhatikan je gelagat ibu tu. Dan ibu jawab waktu menghala jalan ke dapur tu, ibu jawab, Waalaikumsalam, kejap. Dan ibu macam nak membuka pintu belakang tau. Lepas tu bapak saya pun berlari lah pergi dapur kan, tepuk bahu mak ni, tanya, siapa yang datang rumah ni malam-malam? Dan siapa pula bagi salam? Nak bagi siapa masuk rumah? Dan waktu tu mak saya tu macam tu tersedar tau. Dan ibu cakap, tadi ibu dengar ada suara nenek tua ni, dia bagi salam, Assalamualaikum. Tapi bunyi dia tak macam Assalamualaikum. Dia kata macam bunyi dia tak pasti lah, Assalamualaikum macam tu kan. Kita tak tahu macam mana kan yang ibu dengar, tapi ibu dengar macam orang bagi salam. Dan tu yang ibu jawab salam tu dan jenguk. Jadi ayah cakap, cuba tengok jam yang sekarang pukul berapa. Jadi waktu tu ibu saya memang tu tersentak lah. Mana mungkin ada orang nak datang malam-malam macam ni mak. Takkanlah ada orang nak datang pukul 4 pagi. Dah, pergilah masuk dalam bilik sana, ambil air semayang, cuci kaki, tidur semula dah. Jadi ayah waktu tu masih sama lagi. Ayah terus lagi pergi ke ruang tamu balik semula, duduk dekat atas sejadah dan terus bertafakur. Jadi tak henti di situ. Maaf ya abang tersasul. Tak berhenti di situ. Dekat belakang tadi dah gagal kan. Kali ni dia pergi ganggu dekat depan rumah pula. So dalam 10 minit macam daripada tadi tu kan, ibu dah tersedar tu, masuk bilik semula, dah ambil wuduk apa semua agaknya, masuk dalam bilik kalau nak sambung tidur balik. Tak sampai 10 minit tiba-tiba pintu bilik ibu dibuka lagi sekali. Tombol pintu dipulas dan sekali lagi ibu keluar dan jawab, Waalaikumsalam. Dan sekali lagi juga ayah perhati je gelagat mak kali ni. Dan ibu berjalan ke ruang tamu lah dekat sebelah ayah dan cuba nak buka pintu untuk nak membenarkan makhluk yang tak berguna tu masuk lah. Tapi kali ni ayah memang cepat lah sebab dekat dengan dia kan. Ayah terus bacakan kalimat Allah dan hembus pada ibu. Alhamdulillah, ibu tu sedar. Dan kali ni ibu cakap dia dengar suara lelaki, tapi kali ni suara dia macam tua pula tau. Ibu kata suara dia ni seolah-olah berada dekat depan pintu rumah je macam tu tau. Bukan kat luar pagar, dekat depan pintu rumah. Dan ayah cakap waktu tu, tak apa, dah awak pergi masuk bilik, awak tidur. Dah pergi, kalau boleh solat sunat 2 rakaat dulu. Dan sebenarnya tu adalah makhluk yang sama yang ayah jumpa dekat depan rumah pakcik saya. Apa yang jadi pada makhluk tu lepas gagal nak masuk dalam rumah? Ayah saya hantar semula makhluk-makhluk tu pada tuan dia balik semula. Alhamdulillah juga. Ayah cakap sebab ibu tak sempat tengok tahu rupa makhluk tu. Kalau tak, mungkin boleh demam ataupun trauma mak saya waktu tu kan. Jadi apa yang jadi pada si Iza? Si Iza ni jadi juga berkahwin dengan sepupu saya. Kenduri dia, kita orang satu family. Tak pergi langsung, tak jejak langsung. Ini bukan perintah ayah, ini perintah daripada saya sendiri. Saya tak nak keluarga kami ada kaitan lagi dengan dia selagi si Iza ni hidup. Keluarga saya ni, ayah, mak, adik-adik lain kan, semua ikutkan je, turutkan je lah. Yalah, masing-masing tahu cerita ni kan. Dan lepas pada tu, banyak benda yang jadi pada si Iza ni, yang konon-kononnya macam ayu sangat kan, mula-mula kita nampak tu kan. Bertukar perangai dia pada jadi panas baran, asyik marah-marah, bertukar benci pada suami dia, macam asyik marah-marah suami. Dekat rumah macam dialah king, dialah raja dalam rumah. Dan suami pula, dia biarkan suami dia pergi merempat kat rumah adik-beradik yang lain. Itu cukup tu je lah. Saya tak nak cerita banyak-banyak pasal dia punya kisah tu kan. Dan sesungguhnya janganlah kita berdamping dengan makhluk-makhluk begitu. Kelak nanti pasti akan merana. Dan selepas ayah saya meninggal,
tidak ada lagi bersemuka lagi dah dengan si Izzah ni. Bahkan saya minta pada sepupu saya, kalau boleh, bukan kalau boleh, memang jangan bawa Izzah ni datang ke rumah, ataupun melawat jenazah ayah pun jangan datang. Kerana saya yakin kalau misalkan dia datang nanti, saya takut tak dapat nak mengawal kemarahan saya. Takut penumbuk pula yang Izzah dapat, kata dia kan. Yalah, saya ni bukan berdendam, cuma saya hanya teringat pada apa yang telah terjadi sebelum ayah saya meninggal dunia. Dan ayah minta kita orang berdiam diri saja. Soal benda tu jangan cerita kat siapa-siapa. Jadi ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama ni. Kesian ayah dia, mungkin kena santau ke, kena apa-apalah yang dihantar oleh yang ni. Cerita ni saya tak pasti nak kata cerita benar ke tak ke, mana tahu kalau ada di antara kita yang ada pengalaman-pengalaman kena santau macam ni kan, kita semua doakan biarlah cepat sembuh insya-Allah. Mana yang buat-buat orang tu janganlah, jauhkanlah, jangan buat macam tu pada orang, tak baik. Baiklah, kalau anda masih berminat dengan kisah-kisah tentang ayah ni, saya ada satu lagi kisah tentang ayah. Tanpa membuang masa, kita terus ke video yang kedua. Baiklah, okey. Kisah yang kedua ni masih lagi cerita pasal ayah, tapi kali ini adalah kisah pengalaman ayah. Pengalaman ayah dia waktu kecil-kecil dululah. Jadi pengalaman ini adalah sepenuhnya zaman kanak-kanak ayah saya, dan kisah ni berkisahkan suasana kampung tahun sekitar 60-an hingga 70-an macam tu. Dan ayah saya pula berasal daripada Selangor, tapi menjalani zaman kanak-kanak di Perak. Kan Perak kat mana tu kan? Kita pernah duduk Perak, orang Perak. Assalamualaikum. Memang seronoklah duduk Perak, memang baik-baik orang Perak. Jadi saya sambung cerita. Ayah saya pula adalah anak ketiga daripada 7 orang adik-beradik, atau lebih tepat lagi anak sulung lelaki dalam keluarga ni. Jadi apa-apa urusan berkenaan dengan adik-beradik banyak terletak dekat bahu ayah saya. Dan ayah saya juga diakuilah, of course, kalau anak sulung ni kena beralah dengan adik-beradik dalam banyak perkara kan. Itu pun saya nasihatkan pada anak sulung saya, benda yang sama, kena mengalah kan. Siapa yang anak sulung memang tahulah perkara macam tu kan. Ayah saya pula masa kecil kena berjalan kaki ke sekolah tau. Tapi cuma berjalan kaki 3 km. Jauh 3 km, bukan dekat. Dan sambung pula menaiki bas ke sekolah yang jaraknya daripada rumah ni 20 km. So dia akan start menapak keluar daripada rumah ni pada pukul 6 pagi. Awal, memang awal pagi. Jadi kisah yang pertama pagi tu ayah saya ni dah siap-siap lah nak ke sekolah. Awal sikit daripada biasa. So dalam pukul 5.30 pagi lah macam tu. So dia duduk lah dekat jalan depan rumah tau. Untuk makluman, rumah ayah saya time tu dikelilingi oleh sawah padi. Masa tu ayah saya cakap dia cuma duduk je dekat atas batang paip besar yang jadi saluran air tu untuk sawah padi tu. Paip ni besar tau, ala-ala kolong. Memang besar kolong tu, biasa orang boleh masuk dalam ni kan. Ni kolong ni sangat-sangat panjang, sepanjang mana ada petak sawah padi. Jadi pagi tu ayah saya ni duduk-duduk je lah kat atas paip besi tu. Sementara orang kata nak tunggu jam pukul 6 pagi, jadi baru dia nak menampak biar terang sikit lah. Dia buat pengetahuan anda semua, kat kawasan tu ada 3 biji rumah je yang terletak agak berjauhan tau. Dia punya jarak tu lebih kurang antara satu rumah ke satu rumah tu 100 meter. Agak jauh juga Jadi ayah saya terperasan yang dekat sebelah dia pagi tu, dalam jarak 10 meter je tu, ada seorang budak perempuan tau, duduk sebiji sama cara dengan macam mana ayah saya duduk, which is waktu tu menghadap ke sawah padi. Dan ayah saya masa tu malaslah nak layan perempuan tu kan, sebab sangka kan perempuan tu mungkinlah anak jiran dia juga. So dalam 5 minit kemudian ayah ni tolehlah ke budak perempuan tu. Dia tengok kan budak tu, dia perhatikan orang kata dah duduk kat situ lama kan, dia perhatikan budak perempuan tu. Dan budak perempuan tu still lagi ada dekat situ. Dan oleh sebab masih lagi subuh dan suasana pun waktu tu masih segi orang kata sangat gelap, jadi ayah saya pun macam kedepankan sikit kepala dia,
dan di tempat duduk tu sebab nak mengamati muka budak perempuan tu. Kau nak ke depan, nak tengok sikit lah kan, budak perempuan tu duduk belakang kan, jadi nak tengok muka budak perempuan tu, manalah tahu kod-kod kenal ke kan. Jadi something yang buat tak syok adalah bila ayah saya kedepankan kepala dan perempuan tu pun kedepankan kepala dia juga tau. Dia macam perempuan tu copy apa yang ayah saya buat tau. Bila tengok je macam tu, ayah saya cepat-cepatlah ke belakangkan balik kan, ke balik, tapi masih lagi pandang perempuan tu lah sambil ke belakang tu, dia macam ni kan. Masa ni ayah saya dah tukar posisi lah kepada bertinggung dekat atas pipe tu, kiranya dah dalam keadaan sedia lah nak melompat ke bawah lah in case apa-apa jadi. Kata takut apa-apa lah, sebab pipe tu dalam keadaan yang tergantung tau, macam tinggi dia lebih kurang 2 meter macam tu daripada aras tanah. Dan paling best, ayah saya ni macam tak terfikir pula manalah ada perempuan yang akan bertinggung atas pipe tu kan, pagi-pagi buta pula tu. Jadi perempuan tu pun ikut bertinggung sama posisi macam ayah saya buat tau. Dan ayah saya ni pula boleh pula buat macam-macam gerakan lepas tu lah, dalam keadaan bertinggung tu menghadap antara satu sama lain tu. Ayah saya buat gini, perempuan tu buat gini, macam tu lah agaknya kan. So ayah saya sengatkan badan ke kanan kan, perempuan tu pun ikut ke kanan. Ayah saya sengatkan badan ke kiri, perempuan tu pun ikut ke kiri. Masa ni ayah saya dah start telan air liur tau. Dia macam dah kenapa pula ni, kalau nak batas balik ke rumah waktu tu kena lalu sebelah perempuan tu pula kan. So ayah saya terfikir tau, saja nak test, angkat tangan kanan perlahan-lahan kan. Waktu tu sebab dia anggap mungkin kebetulan je lah dia gini-gini, perempuan tu ikut. Tapi bila dia saja buat angkat tangan kanan tu perlahan-lahan je, jadi perempuan tu dia nak tengok sampai dia ikut ke tak. Tapi ayah saya silap tau, sebab bila ayah saya angkat di tangan kanan tu, perempuan tu pun angkat dan siap angkat tangan tu perlahan-lahan sama-sama dengan ayah saya. Jadi bila je perempuan tu ikut angkat tangan sama-sama dengan ayah saya punya ayah waktu tu dah tak fikir panjang dah, terus dia terjun ke bawah daripada batang paip besi tu. Dia berlari tau, melintasi perempuan tu, nak patah balik ke rumah dia lah. Bila dilintas je perempuan tu, baru dia perasan perempuan tu bukannya manusia tau. Tapi ayah saya dia tak cerita detail lah kenapa, macam mana dia boleh kata yang perempuan ni bukan manusia. Tapi yang dia kata ni, cuma dia memang tahu yang perempuan tu bukan manusia. Mana ada manusia pakai kain putih, tak berjahit buat baju. Maksudnya kain putih tu dia balut-balut macam tu je lah agaknya. Jadi ayah saya hari tu dia tak pergi sekolah lah, orang kata, sebab dia dah takut nak keluar ke jalan. Kalau perempuan tu ikut-ikut dia ke, tak kenanya jadinya. Jalan kaki dah lah 3 km, dah lah gelap pula tu kan, keliling jalan hutan dan sawah padi pula tu. Tapi ayah saya tak pernah lah ceritakan kisah ni pada orang lain, cuma pada mak saya dan anak-anak dia yang lain je lah. Jadi rumah ayah saya tu pun dah berpuluh-puluh tahun dirobohkan. Pengalaman ayah dia boleh tahan juga Jadi kisah yang kedua pula ayah saya ni, orang kata lelaki pun suka mengajuk. Dia kata ayah dia suka mengajuk sebab ni mungkin waktu kecil-kecil dulu lah, sebab ialah selalu kena beralah dengan adik-beradik. Ni korang kalau bukan anak sulung tak tahu tau. Biasa anak sulung, saya anak sulung, memanglah kena beralah dengan adik-adik kan. Jadi bila dah mengajuk pun tak adalah jauh-jauh sangat. Paling tak pun sampai atas batang paip besi tu je orang kata mengajuk. Bukan lagi rumah mengajuk bawa diri, membawa hati yang duka lara lah korang gitu kan. So batang paip tu terletak betul-betul sebelah jalan kecil, akses nak ke kampung tu lah. Saya cakap kecil sebab kereta kalau nak selisih, salah seorang kena berhenti kat situ. Kalau selisih juga salah seorang confirm terjun parit. Sebab kiri kanan jalan tu kecil. Kiri kanan tu ada parit, dan sebelah paip besi tu sebelah lagi parit juga. Jadi bawah paip besi tu pun parit juga. Jadinya jalan ni memang kecil lah, semuanya parit kata dia kan. Rumah ayah saya pula jaraknya 100 meter macam tu daripada batang paip besi tu. Sebab rumah ayah saya ni dalam petak sawah kan. Jadi satu senja ni ayah saya ni macam ada merajuk lah, terasa hati lah dengan keluarga dia. Yelah budak-budak merajuk kan, mestilah kawan-kawan nak bawa diri keluar daripada rumah. Masa tu jam pula dah hampir-hampir nak maghrib, dan dekat pukul 7 macam tu lah.
tak terfikirlah orang kata nak takut ke, nak apa ke. Yalah, sebab hati dah sakit punya pasal kan. Memang hati waktu tu dah memang lencur lah kononnya mengajuk. Dan pot ayah saya waktu tu lebih kurang tempat macam dia duduk waktu subuh yang kisah pertama tadi kan. Dia duduk diam je masa tu, menghadap ke hutan dan ke sawah padi tau. Ni kata ayah saya, pandangan hadapan dia masa tu tak jauh daripada rumah jiran dia lah. Sebab tu lah kot, dia tak berapa takut sangat sebab dekat dengan rumah jiran kan. Dah agak gelap tau, nak kesenja dah waktu tu. Jadi ayah saya tak terfikir lagi nak balik rumah, masih lagi melayankan hati dia yang duka dan lara tu. Walaupun dah nak masuk maghrib dah masa tu, tapi dia terpandangkan anak perempuan jiran dia yang tak jauh daripada tempat dia duduk ni tau. Jadi anak perempuan jiran dia tu tengah main buaian. Masa tu kan dia tak adalah takut sangat, ada orang lagi kat luar. Sebab anak jiran dia ni pun masih lagi main kat luar. Maknanya jiran dia pun mesti tak masuk rumah lagi kan. Jadi kalau kat kampung buat buaian ni dengan tali yang diikatkan pada pokok besar adalah sesuatu yang normal. Siapa pernah tengok buaian macam ni? Tali kiri kanan dia kedahan pokok, tali ikat bawah tu dia letakkan papan je. Dia boleh duduk. Dulu saya kecil-kecil adalah pengalaman ada buaian macam ni juga kat rumah nenek kan. Jadi orang kampung biasalah kreatif. Asal boleh jadi buaian kata dia orang buat je lah. Nak cari playground zaman-zaman tu memang tak ada lah kan. So ayah saya ni macam leka je lah tengok anak jiran dia ni main buaian waktu tu. Petang-petang macam tu, buaian tu pula jenis yang macam saya ceritakan tadi lah. Okey, kalau nak laju biasanya kena ada orang tolong buaikan ataupun ada orang tolong tolakkan, swingkan daripada belakang. Kalau setakat nak buai saja-saja tu boleh pakai sendiri pun boleh, orang kata nak melayan-layan kan. Anak jiran ayah saya waktu tu seorang je tau masa tu. Sama lah dengan ayah saya waktu tu, seorang juga. Tapi laju sungguh dia berbuai. Kiranya anak jiran saya, ayah saya ni expert lah kan, boleh buat laju macam tu, boleh injak kuat sampai laju gila buaian tu dia buat. Biasanya kalau nak laju kena berdua. Ni dia cerita kalau nak laju dia cerita skill-skill main buaian ni tau. Seorang atas buaian dan seorang lagi tolong tarik dan tolak. Barulah boleh dapat laju macam tu. Makin lama hari pun dah makin gelap tau. Anak jiran tu masih lagi berbuai dan semakin laju. Dan ayah saya ni budak-budak lagi tau. Dia pun tak terfikir lah bukan waktu tu. So dia perhatikan dia tau anak jiran tu. Dan masa ayah saya masih lagi menumpukan pandangan dia pada anak jiran dia ni, dia tengok perempuan tu berbuai makin lama makin laju, makin lama makin laju dan semakin tinggi. Daripada pokok-pokok kat tepi tu dia boleh tinggi sama dengan pokok macam tu tau. Jadi waktu tu ayah saya dah macam pelik. Terror dia nak anak jiran saya kan. Jadi macam mana buaian tu boleh jadi macam tu tau. Masa ayah saya duk tajamkan pandangan mata dia, anak jiran ayah saya tu berbuai lagi tinggi sampai kan nak lepas pokok kelapa tau. Bayangkan betapa tinggi budak tu berbuai. Dan nak lepas tu pokok kelapa tu satu hal, dan anak jiran tu pun dah siap package tau. Dia berbuai sambil gelak-gelak mengilang-ngilang lagi. Astaghfirullahalazim, dah mengemang rasa kan. Ayah saya tak fikir panjang dah waktu tu, terus terjun daripada batang paip tu, dia berlari selaju-lajunya balik ke rumah. Sambil berlari dia menoleh ke belakang tau, tengok-tengok budak perempuan tu kan masih lagi berbuai sambil menggilai-gilai. Dia macam gelakkan ayah saya waktu tu yang tengah ketakutan. Sampailah dia ke rumah dan ayah saya terus terduduk, terdiam, muka dah pucat dah, tak boleh nak bercakap lah. Dia diamkan aja perkara tu. Ya, sebab malu kan nak cerita. Yalah, pergi merajuk sampai kena sakat dengan hantu. Jadi ayah saya cakap dia masih ingat lagi tahu, sampai sekarang perempuan tu berbuai seorang diri sampai lepas pucuk pokok kelapa. Okey, ini adalah kisah yang kedua, yang terakhir untuk kisah seram Malaysia pada kali ini. Saya harap anda semua enjoy dengan kisah-kisah yang kali ini. Mungkin tak berapa seram sangat, tapi ialah pengalaman ayah dia kan. Saya harap anda semua enjoy. Kalau anda minat dengan cerita-cerita kisah seram begini, bolehlah tolong subscribe di channel ini ya. Baiklah, sebaran komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Jadi
Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe tu. Like dan sharekan video ni kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat pembakar buat saya untuk teruskan berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Dan yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.